Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menanyakan kepada anda soalan-soalan tentang semangat bergotong royong. Okay, waalaikumsalam. Pertama sekali, siapakah nama anda, di manakah tempat tinggal anda dan dari program manakah anda? Nama saya Siti Natira binti Suib, tinggal di Tanjung Karang, Selangor dan saya daripada program Diploma Ukubahan. Okey, soalan kedua, apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Pandangan saya terhadap gotong royong adalah gotong royong ni merupakan satu aktiviti ataupun aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan ataupun bersama-sama yang dilakukan secara sukarela. Soalan ketiga, adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? Kawasan di tempat tinggal saya tidak selalu melakukan aktiviti gotong royong, tetapi di kawasan tempat tinggal saya selalu melakukan aktiviti gotong royong sebanyak 3 kali, iaitu semasa waktu untuk sambut bulan puasa, hujung tahun dan juga untuk menyambut bulan Syawal. Okey, soalan keempat, apakah contoh aktiviti bergotong royong? Contoh aktiviti gotong royong yang kita dapat lakukan seperti mengutip sampah, mengecat dan juga menanam bunga. Okey, soalan kelima, apakah faktor untuk menaikkan semangat gotong royong dalam diri masing-masing? Bagi saya, faktor untuk menaikkan semangat gotong royong dalam diri masing-masing dengan mengadakan kempen kesedaran terhadap gotong royong. Kerana apabila kita melakukan kempen, semangat untuk kita bergotong royong ataupun kita akan lebih minat untuk menyertai aktiviti gotong royong. Okey, baik. Soalan 6, apakah masalah yang dihadapi jika bergotong royong? Masalah yang sering dihadapi pada pandangan saya adalah kesibukan bekerja ataupun kesuntukan masa kerana mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyertai aktiviti gotong royong yang dijalankan. Okey, soalan ke-7, adakah semangat gotong royong ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Bagi saya aktiviti gotong royong ni sangat dapat mengeratkan hubungan silaturahim kerana sekiranya kita tak ada aktiviti gotong royong, hubungan kita antara jiran-jiran ataupun masyarakat setempat akan lebih renggang sebab kita tidak berjumpa antara satu sama lain. Okey, baik. Soalan ke-8, apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar disebabkan kurangnya sambutan dan juga aktiviti yang dijalankan semasa gotong royong itu tidak menarik minat bagi pandangan mereka sendirilah. Okey, baik. Soalan ke-9, pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Kepentingan aktiviti gotong royong ni dapat mengeratkan perpaduan antara kaum dan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ia juga dapat memudahkan urusan-urusan yang dilakukan semasa gotong royong. Okey, dan soalan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti bergotong royong? Kebaikan yang diperolehi semasa bergotong royong semestinya dapat mengeratkan hubungan silaturahim kerana sekiranya aktiviti gotong royong ni tidak dilakukan, kita tidak lebih mengenali antara masyarakat kita sebab kurangnya bergaul antara satu sama lain. Okey, baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih kerana Terima kasih je lah. Dah, terima kasih lah. Okey, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Saya Raja Damia. Saya ingin bertanyakan soalan tentang semangat gotong royong. Okey. Soalan yang pertama, siapakah nama anda, di manakah tempat tinggal anda dan dari program manakah anda?
Nama saya Nurul Syuhada, saya daripada program akuntansi dan saya menetap di Shah Alam Selangor. Okey, soalan yang kedua. Apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Semangat gotong royong adalah satu aktiviti yang dapat kita adakan untuk menggalakkan semangat kejiranan. Okey. Soalan yang ketiga, bilakah kali terakhir anda bergotong royong? Saya rasa tahun sebelum COVID rasanya, 2019. Okey, baik. Soalan keempat, adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? Kalau ada majlis yang dibuat dekat sini, jiran-jiran akan adakan gotong royong lah selepas majlis selesai. Okey, baik. Soalan yang keempat, kelima, apakah contoh aktiviti bergotong royong? Antaranya membersihkan kawasan kediaman, tempat tinggal ataupun masak ramai-ramai. Okey, baik. Soalan yang keenam, apakah faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing? Saya rasa kalau untuk galakkan dalam diri, ibu bapa mainkan peranan penting lah daripada kecil sebab anak-anak perlu dilatih daripada kecil supaya menjaga persekitaran. So, aktiviti gotong royong tu akan dorang suka join bila dorang dah besar. Okey. Soalan yang ketujuh, apakah masalah yang dihadapi jika anda bergotong royong? Kesibukan orang jiran-jiran kita. Kadang-kadang ramai yang sibuk bekerja dan rutin harian dorang banyak dihabiskan di tempat kerja berbanding di rumah. Okey, baik. Soalan yang ke-8, adakah semangat gotong royong ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Ya, bagi saya ia dapat menggalakkan hubungan silaturahim sebab kita dapat menjaga hubungan baik dan hubungan yang mesra sesama jiran kita. Okey, soalan yang ke-9, apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Saya rasa sebab kesibukan orang ramai yang sibuk bekerja mencari rezeki sebab kos sara hidup yang semakin meningkat, jadi mereka tiada masa untuk berada di rumah. Okey, soalan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Aktiviti gotong royong ni dapat memupuk semangat kejiranan, dapat menjamin kebersihan tempat tinggal kita dan seterusnya melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, baik. Terima kasih sebab meluangkan masa sama saya. Terima kasih, Shu. Sama. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan sedikit soalan tentang semangat bergotong royong. Okey. Okey, soalan yang pertama, siapakah nama anda, di manakah tempat tinggal anda dan dari program manakah anda? Nama saya Nur Aina Syazwana binti Safawi. Saya berasal dari Ipoh Perak dan tinggal di Ipoh Perak. Saya diploma pemasaran. Okey, soalan yang pertama, apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Bagi saya sangat bagus sebab masyarakat setempat ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama insan. Okey. Soalan kedua, bilakah kali terakhir anda bergotong royong? Tahun lepas Okey. di kawasan perumahan. Okey, soalan yang keempat, adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? Tak selalu. Selalu macam sebulan sekali atau 2 bulan sekali macam tu je. Okey. Tu soalan yang kelima, apakah contoh aktiviti bergotong royong? Mengutip sampah di kawasan perumahan, mencuci longkang. Okey. Soalan yang keenam, apakah faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing? Bagi saya, kita kena
kadang-kadang ibu bapa kita suruh kita tolong buat kerja ke atau gotong royong tiap hari minggu. Jadi kita sebagai anak perlu dengar cakap ibu bapa seperti bergotong royong macam kemas rumah ke, sapu sampah ke. Kalau macam dulu dekat sekolah, mesti kadang-kadang macam setahun 2-3 kali akan ada gotong royong. Jadi dari situ kita boleh wakil diri untuk pergi ke sekolah untuk hari gotong royong tersebut. Okey, baik. Soalan yang ketujuh. Apakah masalah yang dihadapi jika anda bergotong royong? Kalau kat kawasan perumahan, kalau kita tak kenal jiran kita, mesti susah macam kita nak minta tolong ke apa ke sebab kita tak kenal ke jiran kita. Jadi macam janggal macam tu lah bagi saya lah. Okey, baik. Soalan yang ke-8. Adakah semangat gotong royong ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Ya, ia dapat mengeratkan lagi hubungan sesama manusia kerana kita dapat menolong antara satu sama lain. Dari situ kita boleh kenal jiran kita siapa. Okey, baik. Soalan yang terakhir. Pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Ia dapat mempercepatkan kerja yang dilakukan. Lepas tu dapat menjimatkan masa dan tenaga sebab kalau ramai orang yang join gotong royong tu lagi cepat. Lepas tu dapat memupuk nilai murni seperti bertanggungjawab, bekerjasama dan bertolak ansur antara satu sama lain. Oh, okey, ada satu lagi soalan last. Apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Bagi saya sibuk dengan kerjaya sebab masyarakat pada masa kini lebih pentingkan kerjaya daripada mengamalkan aktiviti-aktiviti sebegini. Lepas tu kegagalan rukun tetangga yang tidak berfungsi dengan baik. Kiranya institusi rukun tetangga ditubuhkan untuk memelihara kesejahteraan dari masyarakat kejiranan. Tapi kalau tak ada benda tu, tak akan jadi gotong royong tu. Mesti tak akan ada orang yang nak join untuk gotong royong tu. Okey, baik. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Sama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafiq dari kelas DPP 5A. Hari ini saya ingin interview rakan saya iaitu Haziq bin Maisin. Saya merupakan pelajar Saint Limon DKA. Okey, soalan, apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Okey, gotong royong ni bagus. Kita perlu terapkan semangat gotong royong ni sebab ia dapat memupuk semangat paduan. Bilakah kali terakhir anda bergotong royong? 2 bulan lepas. Dah lama sebab kita tak dapat nak jalankan aktiviti gotong royong sebab pandemik ni. Adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? Selalu juga. Saya tinggal di Berang Utara. Biasanya setiap bulan akan mengadakan program gotong royong lah. Sebulan sekali? Sebulan sekali. Apakah contoh aktiviti gotong royong? Contohnya tiap bulan yang saya cakap tadi tu, kita akan mengadakan gotong royong seperti bersihkan kawasan-kawasan taman atau sekitar rumah. Apakah faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing? Saya rasa kita perlu bekerjasama lah untuk naikkan semangat. Untuk naikkan semangat. Betul tak? Betul. Betul? Ya, macam orang taman ke untuk mengadakan program tu kan. Kalau gotong royong kan, apa masalah yang selalu datang? Biasanya lah yang saya lalui sebelum ni seperti contoh wakil tu tak berapa nak ramai. Ada yang busy bekerja lah kan. Jadi dia orang tak ada masa. Nanti aktiviti tu macam tak berapa nak ramai sangat lah. Okey, adakah semangat gotong royong dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Ya, betul, saya setuju sebab kita melakukan aktiviti bersama-sama kan. So dari situ kita dapat merapatkan lagi hubungan. Kita kenal satu sama lain. Apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Semangat ni pudar. Okey, biasanya macam saya cakap lah,
tak ada semangat. Pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Kepentingan aktiviti bergotong royong dapat merapatkan silaturahim, jadi dapat menceriakan suasana. Itu lepas saya. Terima kasih Haziq. Sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rafiq dari kelas DBB 5A. Hari ni saya nak interview rakan saya iaitu Imam Wais Afani Abdullah. Kelas dari DKA 5B. Apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Pandangan saya tentang semangat bergotong royong penting lah untuk kita bersatu kan. Bersatu kita teguh percaya kita rombongan. Bilakah kali terakhir anda bergotong royong? Kali terakhir saya bergotong royong 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? So selalu. Selalu. 9 sekali ya? 9 sekali. Apakah contoh aktiviti bergotong royong? Kita orang buat makan-makan, buat kemas-kemas kawasan, hujan kadang-kadang. Apakah faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing? Faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing. Kena ada semangat tu lah. Kena ada semangat perpaduan kena ada lah. Apakah masalah yang dihadapi jika bergotong royong? Masalah yang dihadapi panas macam tu lah. Buat kerja pada panas kan. Tapi okey lah, kita kerja sama kan, ramai-ramai kan. Pakai kek okey lah? Pakai kek okey. Adakah semangat bergotong royong ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Dapat. Kita dapat bersama-sama kan. Apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Tak ada generasi muda yang join sekali. Maksudnya ramai orang tua dia join. Macam tu lah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Kepentingan aktiviti bergotong royong, kepentingan dia sebenarnya untuk ni lah. Kita bersama-sama lah. Supaya kita kenal saling satu sama lain. Macam tu lah. Hubungan lah tu. Hubungan manusia. Terima saja soalan ini. Terima kasih Mas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Iqbal bin Abdul Halim, 15 DPB 18F 2005. Saya akan membuat respon soalan dan ini adalah responden saya untuk soalan-soalan e-folio agama. Yang first kali soalan dia, siapakah nama anda, di manakah tempat tinggal anda dan dari program manakah anda? Boleh terangkan? Saya. Okay. Nama saya Ahmad Nasruddin bin Amir Ali. Saya tinggal di Felda Sungai Berang. Saya dari kos DUB, Diploma Hukum Bahan. Okey, yang seorang lagi? Nama saya Alif, Muhammad Alif Akasyah. Saya tinggal di Seremban. Saya daripada Diploma Hukum Bahan, DUB. Okey. Sorry sebab saya pakai mask. Saya kat luar tengah online class. Oh ya, okey, tak apa. Untuk soalan yang kedua, apakah pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Boleh Encik Nasruddin beritahu? Gotong royong ni patutnya memang perlu ada. Paling kurang pun sebulan sekali untuk kita bersihkan persekitaran kita lah. Itu pendapat saya. Bagi pandangan Encik Alif? Tolong ulang soalan boleh? Apa pandangan anda tentang semangat bergotong royong? Semangat bergotong royong ni kalau dilihat dari
kebanyakan yang semua pelajar dah pelajari, semangat gotong royong ni ialah satu semangat yang memupuk kerjasama antara satu pihak dengan satu pihak untuk menjaga kebersihan di satu kawasan. Okey. Soalan ketiga, bilakah kali terakhir anda bergotong royong? Ahmad Nasruddin. Oh, lama lah. Saya last bergotong royong pada tahun 2018. Oh, Encik Alip. Saya pun boleh dikira agak lama. Dalam tahun lepas, mungkin tahun lepas. Last. Oh, lama Okey, soalan keempat, adakah di tempat tinggal anda selalu mengamalkan gotong royong? Tempat saya tak sangat. Oh ya, Alip. Tempat tinggal saya selalunya ada setiap bulan. Tapi memandangkan PKP ni jadi agak slow lah aktiviti gotong royong tu. Oh, okey, faham. Dia Soalan kelima. Berskala. Oh, okey. Soalan yang kelima, apakah contoh aktiviti bergotong royong? Encik Nasruddin. Antaranya sapu sampah, motong rumput, ataupun motong pokok-pokok yang dah kita tak nak. Oh, okey. Alip? Macam membersihkan kawasan rumah untuk elakkan pembiakan nyamuk, dan paling penting bersihkan kawasan longkang untuk memudahkan aliran air supaya tidak bertakung. Oh, jawapan yang menarik. Soalan yang keenam, apakah faktor untuk menaikkan semangat bergotong royong dalam diri masing-masing? Kiranya dalam diri tu macam mana kita nak tanamkan semangat bergotong royong tu? Bagi saya, kita perlu ada sikap pembersih, sikap yang tak boleh tengok kotor, dan untuk menjaga keharmonian satu kawasan rumah. Okey. Alip? Nak memupuk semangat gotong royong ni perlu dari kecil. Peringkat umur yang kecil serta orang sekeliling yang mempunyai sifat-sifat pembersih. Oh, okey. Soalan ketujuh, apa masalah yang selalu dihadapi kalau kita bergotong royong ni? Masalah dia selalunya tak cukup kaki tangan. Tak cukup. Macam tu je lah. Oh, okey. Alip? Bagi saya, selain tak cukup tenaga kerja yang bekerjasama, saya rasa faktor cuaca mengganggu proses gotong royong. Oh, iyalah. Sekarang ni orang Hujan. kita tak boleh panas. Okey, soalan ke-8. Adakah semangat gotong royong ni dapat mengeratkan hubungan silaturahim? Bagi saya, ya. Sebab gotong royong ni kita tidaklah buat berseorangan. Biasanya kita buat dalam berkumpulan atau beramai-ramai. So, benda ni boleh merapatkan lagi silaturahim. Okey. Alip? Secara umum, memang semangat gotong royong ni dapat mengeratkan silaturahim. Tapi dia juga dapat memupuk semangat kebersihan. Ya, itu yang penting. Soalan yang ke-9, apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ini pudar? Kiranya macam makin lama dah makin orang kata tak ada.
Apa Alif? Saya tak dengar lah. Apakah faktor yang menyebabkan semangat gotong royong ni macam makin pudar? Dia macam makin lama dah makin tak nampak ada orang buat. Antara sebabnya adalah malas. Malas tu antara punca utama lah. Gotong royong sekarang punca dah besar. makin tak. Alif? Bagi saya, dia semakin pudar sebab faktor keadaan sekeliling. Macam sekarang kan PKP. Kita pun PKP dah lama. Asyik duduk rumah. Jadi rasa untuk gotong royong tu kurang. Okey. Untuk yang soalan terakhir, pada pendapat anda, apakah kepentingan aktiviti bergotong royong? Alif sila jawab dulu. Alif. Pada pendapat anda, apakah kepentingannya kalau kita buat aktiviti gotong royong ni? Ianya dapat menjaga kebajikan masyarakat, kebersihan serta kesihatan. Betul. Bila tempat tu bersih, kita pun sihat kan? Okey, Nash? Bagi saya, dia boleh menjamin keharmonian masyarakat dan juga kebersihan alam sekitar. Itu saja. Okey, terima kasih untuk telah menjawab semua soalan yang saya telah berikan. Dan terima kasih juga sebab membantu saya dalam menyiapkan e-folio saya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak minta pendapat kau tentang gotong royong ni. Sebelum tu aku nak tahu nama, tempat tinggal kau sekarang dengan program kau. Saya Wan Muhammad dengan saya dari Kota Baru Kelantan. Saya dari program Diploma Pemasaran. Okey, untuk pandangan kau pertama ni aku nak minta atas pandangan kau tentang semangat gotong royong ni. Semangat gotong royong ni. Okey, semangat gotong royong ni boleh diterapkan sejak kecil lagi. Contohnya macam ibu bapa boleh memberitahu yang gotong royong ni adalah salah satu kepentingan dalam masyarakat tempatan supaya dapat bukan sahaja dapat mengenali antara jiran semua malah dengan orang-orang luar. Okey. Bisa saja. Okey, untuk keduanya aku nak minta macam faktor yang boleh meningkatkan semangat gotong royong dalam diri masing-masing dalam diri kita Pendapat saya dalam diri masing-masing atau kita ni, kita tahu yang banyak benda positif apabila kita melakukan gotong royong antara satu sama lain. Antaranya ialah macam dapat meningkatkan silaturahmi antara satu sama lain. Itu positifnya ialah macam kita gotong royong ni adalah untuk menghilangkan macam menjauhi wabak-wabak kotor daripada sampah sara itu. Itu saja saya. Okey, terima kasih untuk kongsi pendapat kau sendiri terhadap semangat gotong royong ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku nak minta pendapat kau tentang gotong royong ni. Sebelum tu aku nak tahu nama kau, tempat tinggal kau sekarang dengan program dari mana? Okey, Assalamualaikum. Nama aku Faiz, Muhammad Faiz Kumar bin Uman. Asal Ipoh, tinggal di Ipoh, dan aku belajar dekat Politeknik dalam bidang kejuruteraan awam. Okey. Dalam ni untuk pandangan kau sendiri apa pandangan kau tentang semangat gotong royong ni pada pandangan kau
Okey, pada pandangan aku gotong royong ni merupakan satu amalan yang mulia kerana ia satu amalan yang membantu antara satu sama lain serta merupakan satu amalan yang dapat memudahkan pekerjaan orang lain. Sekiranya macam amalan gotong royong ni dipupuk dalam kalangan masyarakat, ia juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Itu pendapat aku pandangan aku Okey, yang last sekali aku nak tanya untuk pandangan kau apa faktor yang menaikkan semangat gotong royong tu dalam diri kita dalam diri masing-masing pada pandangan kau? Okey, pandangan aku faktor yang paling penting sekali nak naikkan semangat gotong royong ni ialah buat aktiviti kemasyarakatan yang libatkan setiap kaum dan suruh mereka ambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Selain itu, cara ini juga dapat memupuk semangat kerjasama dengan saling membantu antara satu sama lain dengan menghapuskan sikap mementingkan diri yang tertanam dalam jiwa masyarakat. Okey, itu sajalah untuk pandangan kau tentang gotong royong ni. Itulah. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian dalam pandangan kau sendiri terhadap gotong royong ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh. Okey, tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Apa nama kau? Lepas tu tinggal kau sekarang, lepas tu program dari mana? Okey. Nama aku Muhammad Ismail Nizam. Okey, sekarang ni aku duduk di Taman Berang Jati sebelah poli. Okey, aku Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, program aku DAD. Okey. Diploma Automotif. Okey, lepas tu apa faktor yang menaikkan semangat gotong royong tu dalam diri masyarakat tu? Dalam diri kita sendiri Faktor yang menaikkan semangat gotong royong tu. Okey, faktor yang menaikkan semangat gotong royong tu adalah macam dia macam nak cakap kita ni memang duduk berjiran kan. Bila kita duduk berjiran ni, kita perlulah tegur each other sesama jiran kita yang lain. Janganlah kita buat macam tak tahu ke. Bila kita macam buat tak tahu ke apa ke, dia dah tak jadi macam jiran. Dia ibarat macam kita duduk sendiri-sendiri, sebuah-sebuah. Okey. Untuk ni, bila kita ada semangat kejiranan tu bersama jiran-jiran yang lain, rakan tetangga yang lain, baru dia wujudnya macam rasa kasih sayang, rasa macam yalah rasa macam nak membantu semualah. So dari situ kita dapatlah buat gotong royong ni. Gotong royong ni juga dia boleh mengakrabkan sesebuah tempat tu, di samping dapat juga menjaga kesihatan kawasan, kebersihan kawasan tu. Okey, aku nak tanya lagi sekali yang macam pandangan yang semangat kejiran semangat gotong royong pada pandangan kau sekali lagi Pandangan semangat gotong royong tu. Yang tadi pandangan aku semangat gotong royong ni memang perlu ada lah, sebab dengan ada semangat gotong royong ni kita dapat lebih lagi mengenal jiran-jiran kita yang lain kan. Kita dapat kenal lah jiran kita yang lain, dapat beramah mesra bersama jiran-jiran kita. Itulah. Terima kasih untuk perkongsian pandangan kau tentang gotong royong ni. Terima kasih sangat. Baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.